Putih, silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebagai permulaan, saya ingin mengatakan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pegawai-pegawai Kementerian Kewangan yang telah bertungkus lumus menyediakan bajet 2024 yang holistik, komprehensif dan teliti. Saya ingin membangkitkan beberapa isu berkenaan dengan bajet 2024 dalam tempoh 15 minit. Jadi, arah jangan kacau saya. Okay. Dalam ucapan bajet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau berkata kerajaan telah menggerakkan pasukan khas di bawah KPKT untuk menyelesaikan isu projek perumahan swasta lewat sakit dan terbengkalai yang menghimpit pembeli rumah. Secara keseluruhan, RM2.47 bilion disediakan untuk melaksanakan projek perumahan. Dana jaminan khas berjumlah RM1 bilion bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa memulihkan projek terbengkalai yang telah dikenal pasti. Saya mengucapkan tahniah kepada KPKT yang telah berjaya memulihkan 256 projek sakit dan memulihkan lebih 28,000 unit rumah yang melibatkan nilai pembangunan kasar RM23.37 bilion. Ini adalah satu pencapaian yang amat menggalakkan. Walau bagaimanapun, soalan saya ialah sekiranya anggota dalam pasukan khas KPKT juga adalah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan lesen, mengawal selia, menguatkuasakan Housing Development Control and Licensing Act. Kalau mereka telah gagal menjalankan tugas sehingga banyak projek perumahan bermasalah, macam manakah orang yang sama mampu memulihkan projek sakit dan terbengkalai? Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata dalam ucapannya, bagi memudahkan pembangunan semula skim strata, ambang persetujuan penduduk untuk jualan on block akan dikurangkan daripada 100% kepada tahap yang konsisten berdasarkan amalan antarabangsa seperti di Singapura. Ini akan menggalakkan pembaharuan semula bandar dan menggalakkan pembangunan semula bangunan usang di bandar. Unquote. Saya memang ada reservation tentang kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Saya difahamkan Persatuan Penduduk Kuala Lumpur Plus, KLRA Plus, yang mewakili 57 persatuan penduduk dari 10 kawasan Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 NGO dan 1 institusi pengajian tinggi telah menghantar satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober. Dalam memorandum ini, mereka membantah dasar kerajaan yang ingin mengurangkan jualan on block daripada 100% untuk tujuan pembangunan semula. Saya amat setuju dengan kenyataan House Buyers Association, HBA, di mana penetapan ambang persetujuan ataupun consent threshold yang kurang daripada 100% sebenarnya telah menjejaskan hak pemilikan hartanah di bawah perlembagaan persekutuan. Setiap rancangan untuk pembaharuan mesti mendapat persetujuan daripada setiap pemilik rumah ataupun unit dalam satu kawasan perumahan ataupun dalam satu rumah bangsa. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan KPKT akan membentangkan undang-undang pembangunan semula di Parlimen. Saya berharap undang-undang ini bukan satu lagi penjualan on block strata secara paksaan. Lebih 10 tahun yang lepas, sesetengah pemaju pernah meminta kerajaan rampas ataupun confiscate tanah daripada pemilik rumah untuk tujuan pembangunan semula. Saya menyeru KPKT berhati-hati dan mengadakan konsultasi yang menyeluruh sekiranya ingin membentangkan apa-apa undang-undang berkenaan dengan pembangunan semula. Di bawah kerajaan yang mengamalkan konsep madani ini, sebarang pembangunan semula tidak boleh dijalankan secara paksaan kerana ia pasti akan mencetuskan pergaduhan dan ketidakharmonian di kalangan pemilik rumah di bawah skim strata ataupun skim perumahan yang lain. Di kawasan Parlimen Seputih, cadangan untuk membangunkan semula 689 unit rumah bangsa kos menengah bertingkat yang bernama Taman Sri Endah di Sri Petaling telah menjadi satu isu yang amat kontroversial dan menggonjangkan masyarakat seluruh Sri Petaling. Di bawah cadangan ini, pemaju akan membina 3,605 unit
rumah di 4 blok bangunan kondominium yang mempunyai 54 tingkat di tapak yang berkeluasan 4.6 hektar di bawah projek pembangunan semula. Cadangan pembangunan semula yang tersebut yang mendapat kebenaran awal daripada Jabatan Wilayah Persekutuan telah mendatangkan bantahan kuat daripada 29% pemilik rumah yang tidak setuju dengan tawaran daripada pemaju dan juga 100 persatuan di Seri Petaling. Protes beramai-ramai telah diadakan oleh penduduk di Seri Petaling. Mereka membantah projek raksasa ini kerana ia sudah tentu akan menjadikan kesesakan jalan raya di Seri Petaling dan persekitaran bertambah serius. Sebenarnya, projek raksasa ini langsung tidak sesuai didirikan di tapak berkenaan. Tetapi, pemaju telah pun diberi kebenaran awal daripada pihak kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, pembangunan semula juga bermaksud pertambahan penduduk yang ramai di tempat yang terlibat. KPKT dan PBT haruslah menjalankan kajian yang menyeluruh terhadap kesesuaian lokasi projek, isu-isu seperti trafik, perkhidmatan perubatan, sekolah dan juga kawasan lapang haruslah diambil kira oleh kerajaan sekiranya kerajaan ingin menjalankan pembangunan semula di tapak berkenaan. Dengan kata lain, pembangunan semula haruslah membawa peningkatan kualiti kehidupan ataupun quality of life bagi masyarakat setempat dan bukannya menyumbang kepada kejatuhan kualiti hidup. Populasi negara kita hanyalah 33 juta. Kita mempunyai tanah yang luas yang boleh digunakan untuk membina perumahan baru. Kawasan Lembah Kelang telah dijejaskan oleh pembangunan yang tidak terkawal dan pengangkutan awam yang tidak memuaskan. Keadaan kita adalah tidak sama dengan Singapura dan Hong Kong yang mempunyai saiz tanah yang terhad. Jadi undang-undang di Hong Kong dan Singapura tidak semestinya sesuai untuk digunakan pakai di negara kita. Datuk Yang di-Pertua, saya nak pergi ke isu berkenaan dengan TVET. Saya mengadu... Point of order. Yang Muhammad. 35.1. Apa dia Yang Muhammad? Kita bercakap pandang speaker sebab dia baca. Yang Muhammad. Ya. Jangan kacau saya, Masa. Arau. Duduk Saya yang tahu. You dengar sampai habis, okey, Arau? Datuk Yang di-Pertua, saya mengadu-adukan hala tuju kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara yang berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, iaitu High Income, High Growth. New Industry Plan, Master Plan 2030 juga adalah inisiatif yang baik bagi masa depan negara kita. Akan tetapi, sekiranya kita ingin menarik masuk pelaburan yang berteknologi tinggi dan menaikkan gaji warga Malaysia, kita mesti mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam sains dan teknologi. Mengikut kenyataan daripada Small and Medium Enterprises Association of Malaysia, SAMENTA, yang disiarkan dalam akhbar The Age pada tahun lepas, negeri Pulau Pinang sahaja sudah menghadapi kekurangan 50,000 jurutera untuk memenuhi keperluan industri semikonduktor. Pada waktu yang sama, pekerja yang mahir di negara kita juga ditarik oleh penghilang di negara jiran. Kerajaan mesti memandang serius tentang kekurangan jurutera yang begitu serius di negara kita dan mengambil langkah yang wajar untuk mengatasi masalah ini supaya kita boleh menjayakan New Industry Master Plan 2030 dan impian kita untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang high income, high growth. Saya cadang Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi bekerjasama untuk menggalakkan dan memupuk minat pelajar kita untuk belajar dalam aliran sains. Saya juga cadang Kementerian Pendidikan mengadakan latihan khas ataupun special training bagi guru-guru kita tentang cara pengajaran subjek sains dan matematik dengan lebih efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital juga haruslah memainkan peranan untuk mewawarkan kelebihan dan kepentingan pembelajaran sains dan matematik dan menggalakkan orang muda kita belajar dalam aliran sains. Saya amat setuju dengan cadangan kerajaan untuk mengadakan latihan TVET yang diketuai oleh industri
or TVET led by industry, supaya peserta latihan vokasional boleh memenuhi keperluan industri-industri tertentu. Walau bagaimanapun, the devil is in the details. Saya ingin tanya, kementerian ataupun agensi manakah yang mengkoordinasi projek TVET led by industri ini? Dan berapa latihan TVET jenis ini telah pun ataupun akan dirancangkan? Kerana TVET sekarang diletakkan di bawah banyak agensi kerajaan dan kementerian. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa kita juga harus memberi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota-anggota kabinet kita yang telah bertungkus-lumus cuba membawa masuk pelaburan asing dari China, Amerika Syarikat, Eropah dan negara-negara Arab dan lain. Saya ingin beri beberapa cadangan kepada kerajaan berkenaan penarikan masuk pelaburan. Yang satu, menempatkan penjawat awam yang fasih dalam pelbagai bahasa multilingual di bawah kementerian dan agensi kerajaan yang berhadapan dengan pelabur dan peniaga asing, khususnya MITI, Kementerian Pelancongan dan Kementerian Luar Negeri, supaya kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan pelabur secara berkesan dan memudahkan segala urusan dengan mereka. Yang kedua, menubuhkan unit seperti pemandu ataupun task force untuk membantu pelabur asing dan membantu mereka untuk menangani masalah yang dihadapi oleh mereka di negara kita. Yang ketiga, MITI juga boleh mengadakan sesi khas tentang dasar dan insentif pelaburan kepada wakil rakyat di Dewan Rakyat. Macam ARAU, khususnya mereka yang fasih dalam beberapa bahasa untuk membantu MITI ataupun Kementerian Pelancongan untuk socialize, bergaul dengan pelabur dan peniaga asing. Sehubungan dengan itu, saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menggalakkan universiti dan kolej awam kita untuk mengadakan kursus bahasa asing. Sama ada bahasa Tionghoa, bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Inggeris, supaya graduan kita ni boleh lebih mudah mencari kerja di syarikat pelabur asing di negara kita. Saya masih ingat pada tahun 80-an bila kerajaan melancarkan Dasar Pandang Timur. Ramai pelajar mengambil kursus bahasa Jepun dan bahasa Korea sebagai subjek elektif ataupun option di universiti tempatan. Sesetengah pelajar Malaysia juga meneruskan pengajian universiti mereka di Jepun dan juga Korea. Dan ramai pelajar yang fasih dalam bahasa dan Jepun dan Korea sekarang bekerja di syarikat besar Jepun dan Korea, dan ada pula yang mengadakan bisnes dengan syarikat Asia Timur berkenaan. Saya berpendapat sekiranya kerajaan ingin menarik lebih syarikat besar dari negara asing ke negara kita, sekolah dan universiti dan kolej tempatan juga harus menawarkan kursus bahasa asing supaya orang muda kita boleh dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di syarikat asing yang di negara kita. Pada minggu lepas, terdapat satu laporan Abah berkata seorang jurutera yang mendapat first class honours degree dari universiti tempatan mengadu dia tidak dapat cari kerja kerana dia tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan dia berasa sangat kecewa. Dunia kita sekarang adalah sudah menjadi global village. Sekiranya kita ingin menarik lebih pelabur dan malah pelancong asing ke Malaysia, kita haruslah menggalakkan pelajar dan orang muda kita menguasai bahasa lebih daripada bahasa Malaysia supaya mereka jadi lebih employable. Datuk Yang di-Pertua, saya hanya bangkit dua isu lagi. Satu ialah berkenaan dengan renovation scam. Saya telah bangkitkan masalah skam pengubahsuaian ataupun renovation scam beberapa kali di dalam dan di luar Dewan Rakyat. Saya juga pernah tulis surat aduan kepada Jabatan Peguam Negara, Bahagian Jenayah Komersial PDRN, CIDB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kerja Raya dan lain. Kerana nampaknya kita tidak mempunyai undang-undang ataupun apa-apa regulation, peraturan untuk menangani jenayah komersial jenis ini. Sehingga ramai pembeli rumah ditipu. Soalan saya kepada PDRM dan Jabatan Peguam Negara ialah, berapa kes renovation scam telah pun didakwa ke mahkamah sehingga hari ini? Saya difahamkan CIDB telah panggil beberapa agensi kerajaan membincangkan jenayah jenis ini. Apakah rancangan kerajaan untuk menangani kes skam pengubahsuaian ini? Yang kedua ialah bajet kita
telah menunjukkan negara kita menunjukkan hala tuju ke arah penjagaan alam sekitar dan menangani perubahan iklim. Semasa saya pegang jawatan Menteri Industri Utama, saya telah melancarkan kempen biodiesel B20. Pada tahun 2020, Kementerian Kewangan telah setuju untuk memberi 300 juta ringgit untuk menaik taraf fasiliti depo di beberapa tempat di seluruh Malaysia supaya B20 biodiesel boleh digunakan di seluruh negara. Penggunaan biodiesel akan mengurangkan karbon di udara dan juga menyumbang kepada peningkatan harga minyak sawit kita. Saya ingin tanya Kementerian Perdagangan dan Komoditi, apa berlaku pada projek B20 ini sekarang? Saya tak baca ini dalam yang ucapan bajet dan juga dalam buku bajet. Kenapakah kementerian tidak meneruskan program B20 ini memandangkan ia adalah ada bermanfaat kepada industri sawit dan juga baik juga untuk alam sekitar kita. Saya terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya sebagai penceramah yang ahli parlimen yang berucap last kali dalam pada hari ini. Saya berharap yang semua persoalan ini dapat dijawab dengan baik oleh kementerian. Sekian, terima kasih.